Kita akan mengongsikan beberapa informasi dan juga ada satu lagi wawancara yang kita akan kongsikan bersama kepada audio penonton Rampai Pagi, iaitu mengenai apa tu, Muhammad? Baik, untuk pagi ini sebelum kita menutup tirai kita lengkapkan lagi dengan satu wawancara. Kita sentuh mengenai dengan peranan ataupun juga kepentingan bahasa bagi perancangan bahasa kata surapan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu bersama dengan narasumber kita pada hari ini, Afifah. Ya, kita akan bersama dengan Puan Dr. Hajah Aini Haji Karim, mantan pensyarah Program Bahasa Melayu dan Linguistik, Fakulti Sastra dan Sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam. Kita teruskan. Assalamualaikum, Puan Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rafifa. Sihat, Doktor? Kabar alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ni semua sihat walafiat hari ini. Baik, Doktor, mengenai dengan tajuk kita pada hari ini memang cukup menarik berkaitan dengan sastra jua. Sebagai mukadimah, mungkin dapat Puan Doktor jelaskan apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh perancangan bahasa itu. Terima kasih Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahul kafi wa kasadul kafi wa jadul kafi likullin kafi kafanil kafi wa ni'mal kafi walil hamd. Okey, baiklah. Muhammad, Rafifah, pernah mendengar tak perancangan bahasa ni? Apa sebenarnya? Tanya balik. Kurang pasti ni, Doktor. Saya ini bukan aliran sastra. Okey, baiklah. Mengantul. Ya, sebabnya selalunya apabila ditanya berkenaan dengan apa sebenarnya perancangan bahasa, ramai yang tidak mengetahui. Kalau perancangan-perancangan lain tu memang ramai yang tahu. Namun kami pun mau tahu apa perancangan bahasanya. Sebenarnya perancangan bahasa ini bukanlah sesuatu yang baru, tapi setelah diperkenalkan 65 tahun yang lalu oleh Anna Hogan semasa beliau menjalankan perancangan bahasa di Norway. Sebenarnya menurut Asma, Profesor Asma, perancangan bahasa ini tidak lain adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh sesebuah negara untuk menentukan sistem komunikasi verbalnya tadi, yakni bahasa itu berjalan lancar. Dalam segala bidang kehidupan seluruh negara, terutama sekali dalam bidang pendidikan, pentadbiran dan juga ekonomi. Dan yang tidak kurang pentingnya adalah dari segi penyatuan bangsa dan juga penyatuan negara. Perancangan bahasa juga merupakan usaha untuk mempengaruhi fungsi, struktur, pemerolehan bahasa dan kepelbagaian bahasa yang ada dalam ucapan masyarakat sesebuah negara. Perancangan bahasa ini sering dikaitkan dengan perancangan kerjaan. Itu yang ada sebut semua segala usaha artinya yang melibatkan pihak kerjaan. Ia juga dikaitkan dengan pelbagai pertubuhan bukan kerjaan. Artinya selain daripada pihak kerjaan, ia juga melibatkan pihak akar umbi seperti pakar-pakar bahasa, individu perseorangan lah. Jadi istilah perancangan bahasa ni seperti yang saya katakan tadi, iaitu language planning, yang diperkenalkan buat pertama kalinya oleh Anna Hogan ketika beliau membuat perancangan bahasa di Norway. Jadi beliau mendefinisikan perancangan bahasa ini sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh individu-individu, pertubuhan jawatan kuasa, institusi atau agensi tertentu yang bertujuan untuk penyuburan bahasa, pembinaan bahasa, pengubahsuaian dan pembakuan terhadap sesuatu bahasa. Jadi perancangan bahasa juga bermaksud usaha-usaha yang dijalankan untuk memupuk bahasa ke arah yang lebih maju. Artinya, jadi usaha-usaha ini lazimnya dijalankan pada peringkat negara oleh badan-badan yang ditubuhkan khas untuk tujuan ini. Kalau di Brunei Darussalam dan di Malaysia, ia dinamakan sebagai Dewan Bahasa dan Pustaka. Di Indonesia dinamakan sebagai Pusat Bahasa. Jadi badan-badan ini dikhususkan untuk melancarkan atau perancangan bahasa. Jadi
Jadi di semasa perancangan bahasa tu biasanya kita akan menentukan atau memilih sesuatu bahasa untuk dijadikan sebagai bahasa rasmi ataupun bahasa nasional atau bahasa kebangsaan. Jadi sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan, jadi bahasa itu perlu kita majukan untuk memikul bebannya yang berat sebagai bahasa pendidik, bahasa pentadbiran, bahasa ilmu, bahasa ekonomi, bahasa sosial dan sebagainya. Jadi perlu bahasa tadi perlu dibuat perancangan. Sama dengan perancangan-perancangan lain. Misalnya perancangan infrastruktur, perancangan ekonomi, sama pentingnya. Ya, jadi di antaranya adalah perancangan bahasa. Jadi kami pun ingin mengetahui ni Puan Doktor mengenai apa sebenarnya kepentingan perancangan bahasa kepada sesebuah negara itu. Ya. Perancangan bahasa ini sebenarnya sangat penting ya bagi sesebuah negara, terutama sekali bagi negara-negara yang baru merdeka. Kenapa penting bagi negara yang baru merdeka? Sebab kebanyakan atau lazimnya negara-negara yang dijajah, yang pernah dijajah akan menggunakan bahasa penjajah semasa dijajah. Jadi apabila kita mencapai kemerdekaan, jadi kita mau mengangkat dari segi nasionalisme. Jadi kita pilih satu bahasa yang sama ada kita jadikan sebagai bahasa rasmi ataupun bahasa kebangsaan. Tapi kita tahulah kalau bahasa jadi bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan yang terdiri daripada salah satu daripada bahasa yang terdapat di negara kita. Misalnya bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Antara bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan ini sebenarnya ada perbezaan. Kalau bahasa rasmi sebenarnya boleh lebih dari satu bahasa. Misalnya kita ambil contoh di Singapura, ada 4 bahasa rasmi, iaitu bahasa Inggeris, Mandarin, bahasa Melayu, bahasa Tamil mungkin kata silap. Lepas tu, tetapi bahasa kebangsaan mesti satu. Dan bahasa rasmi ini tidak melibatkan nasionalisme. Tapi bahasa kebangsaan tu melibatkan jati diri kita sebenarnya. Ia menunjukkan sebuah negara itu sendiri, Puan ya. Seperti kita ni di negara Brunei Darussalam, bahasa rasmi kita ni Melayu ya, Melayu Islam Raja. Jadi bila adanya dengan tajuk berkenaan, mungkin nanti akan kita sentuh mengenai dengan bahasa Arab berkenaan. Mungkin ada lagi tambahan ni, Doktor? Ada tambahan tadi. Kenapa sangat penting dirancang? Bahasa tadi kalau kita tidak merancang, mungkin setiap individu akan menuturkan mengikut kemampuan mereka. Terutama kalau misalnya penggunaan a, di akhir ayat, di akhir kata. Misalnya perkataan apa. Ada yang menyebut apa, ada yang menyebut apa, siapa. Ataupun ar tadi. Ar tu ada beberapa variasi. Kadang-kadang ar, ada macam sesuka hati. Begitu juga sebutan tentang perkataan. Misalnya PK, ada yang menyebut PK. University. Jadi mesti kita rancang jadi sebutan dari segi sistem tulisannya, dari segi sebutannya, bagaimana kita bekukan, kita standardisasikan supaya semua masyarakat tadi menggunakan bahasa yang sama. Kalau tidak, dia bahasa tadi akan bervariasi. Betul. Baik, satu pengisian yang menarik juga mengenai dengan perancangan bahasa kita ya. Untuk seterusnya lagi mungkin dapat dikongsikan ya, Rifah. Bagaimana pula kalau situasi perancangan di negara Brunei Darussalam, Puan Doktor? Terima kasih. Seperti negara-negara lain, negara kita yang telah mencapai kemerdekaannya. Tetapi sebenarnya perancangan bahasa memang penting ya, dan itu untuk memilih dan menentukan bahasa rasmi atau bahasa kebangsaannya. Tetapi bagi kita, negara kita adalah merupakan hal yang unik, sangat unik, sebab kita telah mempunyai bahasa rasmi kita 25 tahun lebih awal sebelum kita mencapai kemerdekaan, iaitu pada
29 September 1959 dengan pemertebatan bahasa Melayu tadi sebagai bahasa rasmi yang terkandung di dalam Perlembagaan Negeri Brunei 1959 dalam bab 82/1 yang mengatakan bahasa rasmi mana tadi? Nantilah. Ya. Jadi kita beri ruang kepada doktor ya. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, negara Brunei Darussalam itu berbeza dengan negara-negara lain di dunia, dengan negara ASEAN lain. Hal ini kenapa ia berlaku? Ini adalah berpaksi kepada atas kebijaksanaan, kepekaan dan keprihatinan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Umar Ali Saifuddin semasa pemerintahan Baginda. Jadi setelah merdeka, jadi dalam situasi kita setelah merdeka, pihak-pihak yang berwajib tidak perlu lagi memikirkan untuk mengangkat bahasa rasmi ataupun mengangkat bahasa kebangsaan. Tidak lagi perlu. Sebab kita sudah mempunyai bahasa rasmi lebih awal sebelum negara kita merdeka. Jadi tugas pihak-pihak yang berwajib seterusnya hanyalah dari segi pembinaannya, pengembangannya, dalam memperkayakannya, dalam pembekuannya. Jadi itulah keistimewaan kita. Ini merupakan rahmat yang tidak ternilai bagi negara kita, ya. Dan juga sebenarnya bagi mendukung beban dan fungsinya sebagai bahasa rasmi ini, bahasa Melayu ini tadi harus memiliki kriteria-kriteria yang boleh menandai tanggungjawab berat sebagai alat komunikasi, alat pentadbiran, bahasa undang-undang, politik dan bahasa pengantar pendidikan untuk menimba ilmu sama ada duniawi dan juga ukhrawi. Jadi untuk itu, tujuan itu bahasa Melayu tadi perlu kaya, perlu standar, perlu modern, perlu efisien, perlu rasional, seragam, otomatisasi dan intelektualisasi. Artinya mengandungi kriteria-kriteria tersebut. Jadi untuk mencapai tahap itu, jadi sesuatu bahasa itu perlu dirancang. Baik, untuk seterusnya Doktor ya, mungkin dapat juga kita teruskan bersama dengan tajuk kita pada hari ini. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan penyerapan bahasa? Sekali lagi, apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh penyerapan bahasa, Doktor? Okey, baiklah. Penyerapan bahasa sebenarnya pemindahan ataupun pengambilan unsur-unsur bahasa, baik bahasa yang sama ataupun dari dialek yang sama, ataupun dari bahasa-bahasa yang lain. Jadi semasa penyerapan berlaku akan mengalami perubahan dari segi fonologi, morfologi, sintaksisnya, malah dari segi semantik. Sebagai contoh, kalau serapan bahasa Arab misalnya, kalau banyak yang biasa saja yang kita gunakan kitab. Kalau kita ambil bahasa kitab dari bahasa Arab, maksudnya sebarang jenis buku. Tetapi kalau kita serap ke dalam bahasa Melayu, setelah kita serap dalam bahasa Melayu, kata kitab tu hanya khusus untuk hal-hal yang agama, keagamaan. Jadi di sana berlaku penyempitan makna, tetapi peninggian taraf makna. Tetapi kalau dari segi kursi kita ambil, kita menjadi tempat duduk. Tetapi sebenarnya kursi itu dari arash yang tinggi. Tetapi dia mengalami peluasan dan penurunan taraf makna. Sebenarnya banyak bahasa. Kalau dalam bahasa Melayu ni banyak kata-kata serapan dari bahasa Arab. Jadi kata serapan dari bahasa Arab tu sama ada kita ambil secara langsung ataupun kita pinjam terjemah.
Misalnya kalau nama Allah tu memanglah kita tidak mengubah kan. Alhamdulillah. Walaupun alhamdulillah tu segala puji bagi Allah. Macam ada terjemahannya tetapi terus kita ambil alhamdulillah. Artinya secara langsung Allah. Tetapi ada perkataan-perkataan lain yang kita pinjam terjemah. Kita ambil misalnya ada yang dua-dua juga mengalaminya. Misalnya Jamal. Jamal tu artinya cantik. Tapi kalau kita ambil Jamal nama orang, kita ambil terus. Tetapi kalau kita pinjam terjemah jadi kecantikan. Baik, di kesempatan ini juga Doktor, sebetulnya kita kesuntukan masa. Jadi kita ingin juga mengetahui mengenai dengan tajuk kita yang mana bagaimana ni berlakunya proses penyerapan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Okey, baiklah. Sebenarnya saya berminat ini disebabkan oleh COVID tu. Kita banyak doa-doa. Jadi bagaimana ya proses penyerapan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu? Okey. Bagaimana proses penyerapan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu? Sebenarnya kalau dari segi penyerapan sesuatu bahasa ini berlangsung secara semula jadi ataupun berlangsung melalui perancangan. Tetapi berdasarkan kita sebagai orang Islam, kita membaca Al-Quran, kita menggunakan bahasa semasa solat dan sebagainya, mengaji, baca doa. Jadi di sana secara langsung kita menggunakan bahasa Arab, dengan secara langsung kadang-kadang perkataan-perkataan tadi telah kita serap ke bahasa Melayu tanpa kita sedari. Tetapi ada juga melalui perancangan. Betul. Ya. Kalau misalnya kita solat doha, saya terjemahkan sajalah. Sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya waktu doha adalah waktu dohamu, keindahan adalah keindahan, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu. Jadi perkataan doha kita ambil terus. Tetapi yang keagungan itu kita terjemahkan. Jadi kita dengan sendirinya kita menyerap perkataan-perkataan itu secara tidak kita sedari. Kemasukannya melalui itulah aktiviti kita setiap yang kita tidak sedari. Baik, Alhamdulillah. Sebenarnya ingin lagi kami tanyakan ni kepada Dr. Hajah ini sebetulnya. Tapi maaflah ya Doktor, ya, masa itu cukup cemburu kan kita ni. Di mana ingin menyentuh, tapi Alhamdulillah semoga apapun juga pengisian kami Afifah kepada habis kita berkesempatan dapat memberikan kepada Auda dengan tajuk kita perancangan bahasa kata surapan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. InsyaAllah jika ada kesempatan nanti kita bawakan lagi di ruangan yang lain ya Doktor ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum Doktor.